Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk topik yang baru, iaitu topik 2 trigonometri. Okey. Topik ini untuk kursus UMT 1112 dan UMC 1112. Okey. Jadi kita tengok apa itu trigonometri. Kita ada 3 subtopik yang kita perlu pelajari untuk semester ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita masuk 2.0 trigonometri. Trigonometri ini kita ada 3 graf yang terlibat sahaja, iaitu graf sin, cos dan tangent. Okey, ada 3 sahaja. Dan dalam untuk topik ini pula kita akan tengok bagaimana menilai maksimum dan minimum untuk ketiga-tiga graf. Jadi kita perhatikan satu-satu graf dahulu. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 jenis graf. Okey, yang ini penerangan untuk graf sin, ini untuk cos dan ini untuk tangent ataupun tan. Okey. Pertama sekali kita tengok untuk graf ni pula. Graf sin pula. Okey, graf sin ni ingat sin. Ini dia punya bentuk asas lah, bentuk amnya. Okey, y sama dengan sin x. Ingat, dia mesti ada y, paksi y dan paksi x. Okey, kita ada paksi y dan paksi x dan kita guna 360 darjah ataupun kadang-kadang guna radian. Itu kemudian diterangkan, tapi untuk umum 360 darjah lah untuk ini. Okey, seterusnya bentuknya pula ni, bentuk asasnya dia macam ni. Okey, dia macam huruf S sikit. Jadi kamu kena ingat kalau sin dia macam bentuk S. Macam ni, bentuk S lah, S terbalik macam tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ni? Semua ni nampak ni. Dia jarak ni mesti sama dengan jarak di bawah. Untuk kalaulah dia bermula dari kosong lah. Bermula daripada kosong, okey, dia berhenti dan dia pun sama jarak. Itu kalau bermula daripada kosong, jaraknya sama. Kalau tidak mula dari kosong, itu lain ceritalah. Okey, jadi bila ini graf sin, apa dinamakan ni? Jarak daripada paksi x kepada mana? Ni. Ini titik minimum ataupun titik maksimum. Okey, itu dipanggil amplitude. Manakala ni kitaran pula. Kitaran itu apa? Apabila satu kitaran lengkap kena sini 360 darjah ataupun 2 pi lah. Okey, bila lengkap putarannya ataupun kitarannya, ini dipanggil satu kitaran lengkap. Okey, di sini kosong, sini 90 darjah, sini 360. Jadi di sini ada penerangannya. Okey, A adalah amplitude. Macam mana? Ni kira ni, tengok sini, ini adalah sin ataupun sinus. Okey, A adalah amplitude. Jadi kalau kamu diberi macam ni, ini adalah amplitude. Okey, kita baca daripada soalan saja ataupun bentuk graf tersebutlah. Manakala yang B ni pula adalah bilangan kitaran. Bilangan kitarannya kita boleh tahu. Sebagai contoh dah macam mana? Sebagai contoh diberi di situ y sama dengan 3 sin 2x. Okey, 3 sin 2x. Jadi kita tahu bahawa amplitude adalah 3 dan kitarannya adalah 2. Macam tu kita boleh tentukan. Okey, untuk cos pula sama jugalah macam ni. Okey, dia bentuk ni lain sikit lah. Bentuk lain sikit. Yang ni macam ni, bentuk amnya. Itu kalau dia bermula daripada 1. Kalau dia bermula daripada 1, ini yang biasanya am lah, yang umum generalnya. Okey, kalau dia bermula daripada 1 dan dia akan minimumnya juga negatif 1 dan dia akan naik balik. Dia macam bentuk U, macam bentuk V, macam tu. Dan dia ini lengkap satu kitaran. Dia lengkap satu kitaran bentuk U. Ini adalah untuk graf cos. Okey, graf cos. Jadi siapa titik minimum, maksimum? Ini titik maksimum yang paling tinggi lah.
Okay, yang paling tinggi untuk pada paksi Y. Dan juga yang ni dipanggil titik minimum. Okay, titik minimum kita akan cek. Yang lain tu sama, ini amplitude-nya. Okay, di sini putarannya sehingga 360 darjah ataupun 2 pi kan. Okay, lepas tu ini adalah bentuk amnya. Y sama dengan A cos B X. Jadi macam ni juga, macam sin juga, macam sinus. Okay, A adalah amplitude. Okay, amplitude, manakala B adalah kitaran ataupun bilangan kitaran, berapa kali kitaran. Macam tadi juga sebagai contohlah diberi Y sama dengan 4 cos 2X. Kalau diberi begini, kita tahu bahawa 4 adalah amplitude dan 2 adalah bilangan kitaran. Okay. Dan yang ketiga adalah tangent. Ini adalah graf tangent. Dia berbeza sedikit bila kita tengok. Okay, ini macam bentuk S, ini macam bentuk U. Yang tangent ni pula macam ni. Okay, dia tidak bersambung lah sesama yang lain. Okay, dia bersambung macam, dia ada di sini barrier lah dipanggil. Okay, barrier. Kita akan tahu siapa barrier ni bila kita masukkan nilai di dalam kalkulator. Kita tidak dapat berapa nilainya. Okay, jadi bentuk asasnya ni ataupun dia punya gambar, dia punya ni lah, graf ni macam ni. Bila dia buat macam ni, lengkap sebanyak 1 kitaran. Untuk yang ni sahaja ada macam ni. Dan untuk 2 kitaran macam ni. Okay, dia akan berulang. Okay, berulang lah. Tapi untuk 360 darjah memang akan dapat ni 2 kitaran. 2 kitaran ni untuk 360 darjah atau 2 pi lah, 360 darjah. Jadi kalau di sini adalah 180 darjah, dia mempunyai 1 kitaran. Kalau 360 darjah tangent, memang dia akan dapat 2 kitaran. Okay, ini kitaran pertama macam ni. Okay, kena di sini. Ini memang kena macam ni, bersambung. Dan dia tidak akan kena dan ataupun melanggar garisan yang ni. Ni garisan, dia tidak akan langgar, dia akan naik sahaja, naik. Ini pun sama, dia akan turun sahaja, tapi dia tidak akan pernah berlanggar. Maknanya tangent ni dia tidak ada nilai maksimum. Okey, nilai maksimumnya kita tidak dapat tentukan. Okey, jadi kita hanya letak situ, tiada lah. Dia sebab dia semakin naik maksimum. Sama juga dengan nilai minimum. Okey, nilai minimumnya pun kita tidak tahu. Jadi kita letak sahaja tiada. Sebab apa? Sebab dia ni makin turun, tetapi dia tidak akan berhentilah. Okey, berbeza dengan yang ni, kita tahu dia akan berhenti. Kita tahu maksimum, bila dia turun berhenti, itu minimum dan dia akan naik balik. Untuk tangent, kalau dia naik sahaja. Kalau dia turun sahaja. Itu tangent lah. Jadi bentuk am untuk tangent adalah ini, Y sama dengan A tan B. Tetapi di hadapan ni, ini bukan amplitude-nya. Jangan pula ni itu bukan amplitude. Sebab apa? Amplitude graf tidak dapat ditentukan. Nampak sini? Tidak dapat ditentukan. Jadi tidak ada amplitude. Tetapi kita tahu kitarannya di sini untuk 180 darjah 1 kitaran. Kalau 360 darjah 2 kitaran lengkap. Dan kita kena highlight di sini tiada nilai maksimum dan minimum. Sebab apa tiada? Amplitude-nya kita tidak dapat tentukan.